Sentiasa ada benda yang Ada buruk. benda buruk. Kita ambil yang baik-baik. Selagi kita hidup di muka bumi ni, memang akan sentiasa ada benda buruk. Balkoni Pak Abu. Hey, look out. Look out. Look out. Baru in the house, look out. Saya menjadi seorang bapa ni dah 18 tahun. 18 tahun, 18 anak tahun. Alhamdulillah, anak saya yang first tu umur dah 17. 17 dah. Sebab saya berkahwin pada umur 25 tahun. Alhamdulillah. Umur yang sangat sangat sesuai. Sangat sesuai lah. Dan orang kata sunnah juga kan, kahwin Sunnah, awal sunnah. kan, Nabi pun kahwin awal kan, ada sebab. So saya alhamdulillah bertemu dengan isteri saya, jodoh saya dan isteri saya pada umur 25 tahun. Dah 7 orang anak, alhamdulillah. Alhamdulillah 7 bang So nak sampai ke tahap ni yang mungkin ramai orang sekarang nampak macam kata, oh bagusnya Faizal Tahir ni jadi bapa apa semua. Mungkin itu apa yang orang nampak sekarang, tetapi kalau mungkin orang tahu macam mana saya mula-mula dulu dengan anak pertama, kedua, ketiga, saya tak boleh cakap yang saya seorang bapa yang bagus, yang macam sekarang pun saya tak boleh cakap saya seorang bapa yang bagus sebab saya masih belajar, okey. Dan saya rasa itu satu benda yang saya nasihatkan diri saya terlebih dahulu. Ya, kalau nak Pak Abu nak pasal tips apa semua kan, itu satu kualiti yang perlu ada pada seorang bapa. Kena nak belajar. Dan Kena tak boleh nak belajar. Kena ada rasa nak belajar dan tak boleh sentiasa ingat yang kita betul walaupun kita bapa. Sebab benda tu pernah ada dekat diri saya. Mungkin pada anak saya yang pertama dengan kedua tu saya rasa macam semua saya cakap betul, semua kena dengar cakap bapa. Tapi itu salah sebenarnya. Bila kita rasa yang anak-anak kena dengar semua cakap kita. Sebenarnya kualiti yang pertama seorang bapa kena ada ni, yang saya belajar adalah kita sebenarnya kena lebih banyak mendengar cakap anak-anak. Kita kena banyak mendengar cakap anak-anak. Sebab saya melalui benda tu dengan bapa saya, arwah bapa saya dulu, kan kita macam frust sangat, macam kenapa aku kena dengar cakap bapa aku semua? Semua yang aku cakap ni salah ke? Padahal aku memerlukan bimbingan daripada ayah aku, bapa aku perlukan bapa aku untuk mendengar aku punya luahan juga, apa yang aku rasakan. Sebab kita punya waktu kita membesar tu semua lain-lain, era kita lain-lain kan. Saya membesar dulu dengan lagu Iron Maiden je, Iron Maiden. Sama bang, track nombor 3 bang. Fear of the Dark tu. Tak tahu. Kan kita. Tapi abang kahwin tahun 2000, tahun 19. Oi, tahun 18 tahun maknanya sekarang 2022. 2002. Ya ke 2002 ke? Tengok teruk betul saya. Berapa? 2004 kot. 2004. Kalau tak silap saya kahwin saya bab tahun saya teruk. Okay. Tapi saya ingatlah saya dah kahwin 18 tahun. 18 sekarang tahun 2022. Dah lalu berapa era tu? Sekurang-kurang je lah. Dah lalu berapa era? Saya tak tahu nak maknanya kata kalau lalu dulu era. tu abang, contoh kata masa saya membesar dulu, saya mendengar muzik melalui kaset. Kaset betul bang. tak? Betul. Lepas tu bila masuk universiti, zaman remaja CD. Bila sampai ke anak saya tu dah macam MP3. Dah ada MP3 lah. Betul lah, anak first saya tu. Betul. Kan, so nampak berapa banyak betul. zaman tu berubah, dia punya teknologi tu kan. Macam mana abang berubah menjadi bapa mengikut era dan keadaan dan umur anak-anak. Macam saya cakap tadi, kita kena banyak dengar, kita kena banyak lihat apa yang anak kita buat, kita kena banyak mendengar apa yang mereka nak katakan. Kalau tidak, memang sampai bila-bila saya rasa susah nak kita nak menjadi seorang bapa yang mampu membesarkan mendidik anak-anak dengan baik kalau kita nak asyik anak mendengar cakap kita. Dan lagi satu pada saya, lagi satu tip, nak bercakap tu memang mudah. Kita selalu dengar orang cakap memang murah. Cakap memang mudah. Semua orang boleh cakap. Contoh kata, saya boleh je tiap-tiap hari suruh anak saya solat. Tapi kalau saya tak solat macam mana? So dia lebih kepada aksi kita punya action. Perbuatan kita. Anak-anak memang sangat mudah mengikut kita. Dia tengok, benda ini saya ikut, sedar sendiri. Saya sedar tanpa ada orang ajar saya, tapi Allah nak tunjuk kat saya. Ada dulu beberapa tahun lepas saya pernah keluar dekat Instagram, isteri saya rekod saya tengah solat, tiba-tiba anak saya yang kecil masa tu dengan pakai diaper semua, tiba-tiba dia ikut saya sujud apa semua kat belakang tanpa saya tahu pun benda tu. Dia tengok video. So bila saya dah habis solat baru saya tahu, isteri saya tunjuk. So dari situ saya subhanallah. Saya tak suruh pun anak saya masa tu umur 2 tahun solat. Kecil lagi tu, umur dia baru 2 tahun. Betul. Saya tak suruh pun dia solat. Saya solat je kan. Tapi dia ikut. Berbeza dengan anak saya yang pertama, kedua tu mula-mula dulu saya suruh solat. Tapi saya pun masa tu mungkin solat ada tinggal, turungan terbalik, tak konsisten apa semua kan. Susah diorang nak ikut. So pada saya dua benda tu adalah yang paling utama lah. Sebenarnya banyak je lagi benda saya boleh kongsi. Tapi saya rasa dua yang paling utama adalah kita kena banyak mendengar cakap anak kita. Dengar cakap anak, dan melihat minat diorang. Kena ambil tahu. Sebab berbeza-beza bang 7 orang anak tu takkanlah semua sama kan. Exactly. Semua perangai lain. Dan yang kedua, lebih banyak buat daripada bercakap. Ini dua yang paling utama. Kalau nak kongsi banyak, kita punya program 2 jam Pak Abu. Betul. Jadi saya Pak Abu ni ada
nak minta nasihat sikit lah. Walaupun kita ni tak pernah jadi bapa tunggal, tapi yang dekat luar tu kita kena tahu juga bukan semua bapa yang masih bersama dengan isteri. Betul. Ada bapa tunggal, ada yang mereka yang hari-hari kan bang macam bergaduh dengan diri sendiri. Betul. Macam mana nak survive, nak jaga anak, nak jaga pertalian antara mereka dan ex pasangan mereka kan. Ada tak nasihat menjadi bapa tunggal? Menjadi bapa tunggal, bapa tunggal ke ibu tunggal ke janji tunggal lah kan. Bila berseorangan ni tak best sebenarnya. Sebab itulah kita berkahwin. Supaya kita ada pasangan dan kita ada zuriat dan kita boleh membesarkan zuriat kita tu bersama-sama dengan baik. Okey, tapi bila cerita benda macam ni, nombor satu, benda pertama yang kalau saya dalam situasi ni sebab menjadi bapa tunggal ni, menjadi ibu tunggal ni, nombor satu kita ingat adalah ujian. Tak semua orang melalui. Saya tak, alhamdulillah saya tak melalui. Tetapi kepada yang menjadi bapa tunggal, alhamdulillah juga. Sebab ini benda orang kata yang boleh menjadi tiket ke syurga. So saya bukanlah saya bukan ustaz. InsyaAllah. Saya bukan ustaz, saya bukan pandai agama ke apa. Betul. Tapi bila jadi benda macam ni, bila kita diuji dengan benda macam ni, benda pertama yang saya akan ingatkan adalah hidup ini memang ujian. Bukan hidup ini penuh ujian tau. Hidup ini sendiri adalah ujian. Dan semua orang diberi ujian yang berbeza-beza. Dan setiap ujian tu dia punya reward tu, dia punya anugerah tu ada level dia. Kalau kita nak rasa kita punya ujian tu besar, ingatlah balik. Sebab itulah kita kena belajar pasal sirah Nabi, pasal sejarah Nabi. Nabi punya ujian adalah jauh lebih besar. Lagi mahal, adalah jauh lagi besar. Saya kalau nak cerita tak habis. Betul. Panjang. Betul. Satu-satu ujian Nabi saya boleh cerita. Betul. Dan itu benda yang saya mengingatkan diri saya sendiri. Alhamdulillah. So, untuk bapa tunggal macam saya macam Pak Abu cakap tadi, memang tak mudah. Tapi pada saya ini adalah ujian yang seorang bapa tunggal harus lalui, dan itu akan menjadi tiket dia untuk ke syurga. Dan kita semua kita semualah hidup ni tak ada siapa boleh cakap dia perfect. Sentiasa belajar dan kita pernah buat kesilapan di masa yang silam, dan mungkin bila terjadi macam ni kita menjadi seorang bapa tunggal, menjaga anak tanpa seorang isteri bersama dengan kita, itu adalah ujian kepada kita untuk, orang kata mungkin dulu kita pernah buat silap. So ini adalah untuk membersihkan dan membawa kita menjadi seorang yang lebih baik, insya-Allah. Okey. So pada saya menjadi bapa tunggal ni, of course saya tak boleh nak cerita sebab saya tak melalui benda tu, tapi ambillah ujian ini dengan baik dan ini mampu menjadi tiket kita untuk mendapat anugerah terbesar dalam hidup, which is syurga. Mana ada anugerah lebih besar daripada itu? Pak Abu tahu ada anugerah lagi besar daripada syurga? Apa tak? Tak ada. Itulah yang paling tinggi. Betul. Dan itu yang kita nak. Kita kena ingat betul. Itulah destinasi kita. Betul. Dan anak tu adalah tanggungjawab kita lah. Macam inilah senang cerita kalau bahasa senang faham, pandai buat, pandai jaga. Itu Pak Abu faham. Pandai buat, pandai jaga. jaga. Jadi kita ni jangan jadi sempurna. Sebab sempurna itu pada saya, pada Pak Abu bukanlah sifat manusia. Betul. Kalau sempurna tu memang bukan sifat manusia. Betul. Macam ni saya cakap Pak Abu. Kalau kita ni sempurna, kalau hidup kita ni sempurna, kita takkan ada dekat bumi dunia ni lah. Kita dah dekat syurga. Betul. Dan manusia pertama yang diturunkan dari syurga, Nabi Adam. Diturunkan ke bumi sebab dia pun tak sempurna. Betul. Sebab dia pun tak sempurna. Banyak informasi. Kesempurnaan tu hanya bila kita dah mati dan dapat syurga. Pak Abu setuju. Banyak informasi, banyak pengetahuan, dan Pak Abu memang terkesan lah dengan perkongsian yang alhamdulillah Fajar Tahir cerita ni. Saya harap, Pak Abu harap semua yang mendengar video ni ambil yang baik lah. Yang buruk tu janganlah ambil kan. Betul. Sebab dia orang ni suka ambil benda buruk. Dan dalam hidup ni sentiasa ada benda yang buruk. Jadi ambil yang baik-baik. Selagi kita hidup di muka bumi ni, memang akan sentiasa ada benda buruk. Betul. Jadi bila Fajar Tahir nanti bila kita dah tak ada nanti sebagai bapa, betul, apa yang Fajar Tahir nak anak-anak zuriat kita ni ingat kita? Okey, untuk saya lah pada saya ilmu. Dan benda-benda ni kita boleh tahu, kita boleh ambil tahu dengan membaca kisah-kisah Nabi, hadis Nabi. Nabi pun dah sebut ada ni tengok, saya pun pelupa juga nampak. Saya punya pelupa. Kalau tak silap saya, Allahu a'lam bisawab, ada 3 ke 4 benda yang bila kita mati, kita tinggalkan benda ni, dia akan berterusan memberi manfaat kepada kita, menambahkan pahala kita yang tak akan berhenti, iaitu sedekah, doa seorang anak. Dan kalau tak silap saya, kalau saya salah minta maaf, ilmu yang kita tinggalkan yang memanfaatkan orang lain. Kalau tak silap saya, kena cek balik. Tapi apa-apa pun 3 benda ni memang masuk akal kan. So pada saya, bila kita tak ada nanti, kita targetlah benda ni, iaitu sedekah, amal jariah, di mana kalau kita dah mati nanti, memang kita akan mati pun,
Dia punya pahala akan berterusan. Doa seorang anak. Doa seorang anak tu adalah penting. Kita tak nak bila kita dah tak ada nanti anak kita buat tak tahu je dengan kita. Pak Abu setuju. Sebab kita memang akan sentiasa buat dosa. So Betul. anak lah yang akan menentukan bila kita dalam kubur tu, kita punya dosa diampunkan. Dan ketiga, bila kita dah tak ada ni, tinggalkanlah ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Betul. Dan ilmu ni yang paling penting kita curahkan pada anak. Betul. Jadi macam Faiz Tahir dan Pak Abu, kita dua-dua dah tak ada bapa. Jadi nak buat sikit ucapan hari bapa lah. Pak Abu sedih ni. Pak Abu macam Jangan gitu. Tapi kita samalah. Selamat hari raya dah habis. Raya dah habis. Ini sebenar hari bapa kan? Sebenar hari bapa. Sebenar hari bapa. Saya nak ucapkan selamat menyambut hari bapa kepada semua bapa-bapa yang bakal menjadi bapa di luar sana. Dan menjadi seorang bapa ni bukan satu yang mudah. Saya nak ingatkan sebab bila kita menjadi bapa ni, kita melalui satu zaman, bukan zaman satu fasa baru fasa baru. Kalau dulu kita bujang, Dan sangat dia boleh berseronok 360 bang. Betul. Dia berubah. Kita kena ingat bila kita menjadi bapa ni, dia dah jadi satu tanggungjawab yang sangat besar. Tapi bila kita cakap menjadi satu tanggungjawab besar ni, jangan fikir ia satu benda yang mudah dan ia juga bukan satu benda yang susah. Kan? Bukan mudah dan bukan susah. Kalau dia susah, dia sebab kita yang buat bagi susah. Kalau dia mudah, sebab kita yang buat bagi mudah. So pada saya, ilmu. Kepada bapa-bapa di luar sana, janganlah kedekut untuk kita mendengar, memberi masa kepada anak-anak. Sebab anak-anak sangat memerlukan masa kita dan telinga kita untuk mendengar apa yang diorang nak. Sebab macam saya cakap tadi, bila kita dah tak ada nanti, anak-anak lah yang akan menyelamatkan kita. InsyaAllah. So selamat hari bapa, jadilah bapa yang terbaik dengan mendengar dan meluangkan masa dengan anak anda masing-masing. InsyaAllah. Semoga Allah permudahkan urusan. Amin, insyaAllah. Jadi kita sebagai bapa ni dah habis kerja, kita buat apa? Enjoy ya bro. enjoy tak salah. Tapi jangan lupa anak-anak. Okey, jom. Balcony Pak Abu. Hey, look out. Look out. Look out. Babu in the house, look out.